Okay, so salam sejahtera. How is your day? Hopefully sepanjang exam ni kamu masih bersemangat ya. So sedikit sebanyaklah teacher thinking this is what I can help for you. So teacher akan bincangkan kertas 2 untuk trial negeri 9. So jawapan tu atas idea teacher lah. Alright. So kita tengok soalan 1. Lakar graf bagi Y sama dengan modulus cos X tolak 1/2. Okey. So, lakar graf bagi Y sama dengan cos X tolak 1/2. So, kalau modulus, apakah yang dia buat? Lepas dia lukis, lepas tu dia akan buat reflection. Maksudnya, yang negatif di bawah paksi X tu akan pantau ke atas. Jadi, bagaimanakah kita nak lukis graf? First kita akan tengok ini dulu. Y sama dengan cos X tolak 1/2. Itu kalau Y sama dengan cos X. Lakaran Y sama dengan cos X. Lebih kurang begini. Okay, lebih kurang begini. Di mana ini negatif 1, ini 1. Betul? Jadi kalau tolak 1/2, maksudnya graf ni akan bawa turun ke setengah step. So, nak bawa turun ke setengah step, apakah maksudnya? Maksudnya, dia akan mula di sini 1 kan? Dia akan mula di 1/2. Jadi, graf dia akan jadi begini. Lepas tu, di sini ialah negatif 1/5. Boleh kan? Okey. Di sini adalah negatif 1/5. Ini paksi X dan paksi Y. Alright. So, di sini, bagaimanakah kita nak buat lakaran? Jadi, biasanya kalau saya nak buat sketching, saya akan bahagikan kepada 4 part. Sebab di sini, dia cos X, 2 pi, maka kita ada 4 bahagian. So, roughly, teacher akan buat roughly 1, 2. Sebab biasanya begini, kalau dalam lakaran, teacher akan bahagikan kepada 4 bahagian yang lebih kurang sama rata. Supaya graf yang kita lakar nanti dia tak beza sangat dengan normal graf. Boleh? Alright. Jadi untuk ni kita tengok dia ada di 1, 0, negatif 1, 0, 1 kan. So bila tolak 1/2, semua tolak 1/2. Boleh? So, andaikanlah ini ialah 1, sini adalah 1/2. No, it's too big. Maybe macam ni 1, maka 1/2. Oleh kerana bahagian negatif tu dia kena lebih sikit, so negatif 0/5, negatif 1, sini negatif 1, 1/2, negatif 1, negatif 1/2. Okey, kenapa teacher nak turunkan? Sebab di sini, dia dah turunkan daripada negatif 1 kepada negatif 1/5. Boleh ya? So, Y, graf dia mula daripada 1/2. Boleh? Dan biasanya kosong. Tolak 1/2, negatif 1/2. Lepas tu, negatif 1 akan jadi negatif 1/5. Balik kepada kosong, negatif 1/2 dan 1 tolak 1/2, maka 1/2. Okey, ini graf kita. Kita tengok ini graf kita. Cuba tengok. Alamak, sekejap I forgot ini. Ini graf. Graf sebab teacher nak banyak kali padam. Okey. Okey, begini. So, sini naik. Okey. Ini adalah
cos graf kita. Betul? Alright. Dan seterusnya, apa yang berlaku ialah dia nak buat apa? Dia nak modulus kan? Kalau modulus maksudnya yang bahagian warna hijau ni, yang teacher buat tanda hijau, yang teacher buat tanda hijau ini, kita kena reflect ke atas. Betul? So, kalau teacher nak pantulkan ke atas, so teacher kena tanda semula lah kan? Teacher tanda balik Teacher tanda balik. Tanda 1/2. Negatif ni 1/2. Dah tertinggi sangat. Okay, it's like that. Dan 1/2. So, sini 1/2. Lebih kurang kat sini. Boleh? Maka, untuk modulus, graf modulus, dekat sini sudah buang. Dekat sini pun dah buang. Okay, graf dia berbentuk begini. Okay, ini adalah graf bagi Y sama dengan modulus cos X tolak 1/2. Okay, sebelum tu, kita kena labelkan pi dia, 2 pi dia kan. Sebab dia suruh kita lukis kan. Antara 2 pi. Tadi teacher dah bagi kepada 4 bahagian, betul? Separuh daripada dia pi. Sini 3 pi/2. Sini adalah, bukan dekat sini. Pi/2. Boleh? So, kita dah selesai soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Seterusnya dengan menggunakan graf di 1A, selesaikan persamaan ini. Maka kita cuba tengok soalan dia. Let's see. The question is like, I think this one. And ambil blue color. How to change? How to change the pen? I forgot how to change. Never mind, tak apa. So, teacher continue. Kalau kecil sangat kita bagi tebal sikit. Okay. Dia kata selesaikan 2 cos X tolak 1 tambah pi sama dengan K. Okay. Bagaimana kita nak selesaikan ini? Bagaimanapun, kita kena tukar balik kepada format ini. Maka di sini, teacher boleh keluarkan 2. Iaitu bahagi 2 lah. So, saya akan dapat cos X tolak 1/2. Dapat? Tambah pi sama dengan K. Okay, ini ialah Y. Maka 2Y sama dengan negatif pi tambah K. Y ialah negatif pi/2 tambah K. Okey, tengok Dia kata begini. Dia kata, jika terdapat 4 penyelesaian, nyatakan julat bagi K dalam sebutan pi. Nyatakan julat bagi K dalam sebutan pi. Bagaimanakah kita nak tahu julat K ni? Bagaimanakah kita nak tahu julat K di sini? So, kita cuba tengok dulu. Julat untuk Y ialah berapa? Untuk 4 penyelesaian ni, tengok Sebab dia kata begini kan. Dia kata, jika terdapat 4 penyelesaian. Okey? Tengok di sini kita tak ada X tau. Maksudnya dia adalah garisan begini. Alamak. Pensel ni rupanya. Dia adalah garisan melintang. Jadi kalau melintang, julat dia ada di sini. Betul? Apakah julat Y? Y dia adalah antara 0 hingga 1/2. Bolehkah? Boleh kan? So, kalau julat dia adalah antara 0 hingga 1/2, cuba kita lihat K dia.
Iaitu, kita kena ambil the whole thing lah. Ini ialah Y kan. Ganti masuk. Kosong. Negatif pi per 2 tambah K 1 per 2. Kalau dia nak julat K, kita kena buang ni lah. So, ni kena buang ke sini. Ini kena buang ke sini lah. Boleh? Boleh ya? So, kalau buang pi per 2. Sorry. Here got over 2 Maaf. Sebab 2 ni kita bahagi, kita move the whole thing is divided by 2. Boleh ya? Di K tu ada per 2. Maka, teacher buat semula, saya ganti balik. Dia ialah begini. Gantikan Y negatif pi tambah K per 2. Boleh kah? So, semua darab dengan 2. Kita dapat kosong. Negatif pi tambah K lebih kecil daripada 1 lah. So, pi ni kita pindah. Negatif kita pindah dapat positif ya. Maksudnya, K adalah antara pi dan 1 tambah pi. Okey, ini adalah julat K. Boleh? Alright. Boleh? Kita pergi kepada soalan 2. Tanglong. Sebagai persediaan awal untuk menyambut pesta Tanglong, Nelin berhajat hendak menggantung beberapa buah tanglong di halaman rumahnya. Tiang dengan ketinggian dia 3 meter. Tengok keseluruhan gambar raja. Tali yang digunakan telah kendur dan berbentuk parabola. Beberapa hari sebelum pesta itu, ketinggian minimum. Ini ketinggian minimum. 200 cm. Okey, soalan dia ialah disebabkan guna cm kan. So sini pun teacher tukar kepada cm. Cari persamaan tali yang berbentuk parabola itu dalam bentuk ini. Dia nak dalam bentuk ni. Fx sama dengan A P kuasa 2 tambah Q. Okey. So kalau kita tengok, you nampak ada kosong tak dekat sini? Maksudnya X tu ini paksi X kan. Sini ialah kosong lah. Boleh. Kalau kosong, di sini adalah 3 meter. Separuh ialah 150 meter. Di mana ini adalah paksi simetri sebab kendur. Boleh? So, Fx sama dengan A X tolak 150 lah. Kuasa 2. Boleh? Tambah nilai minimum dia 200. Boleh? Okey. Kita kena cari nilai A. Kalau nak cari nilai A, teacher akan cari di paksi Y. Di sini ialah 300 apabila X sama dengan 0. Gantikanlah. 300 sama dengan A. 0 tolak 150 tambah 200. Boleh? Okey. So, di sini berapa A? Shall we use calculator? 150 kuasa 2 22500 A sama dengan 300 tolak 200. Okey. Maka A ialah 100 bahagi 22500. A ialah 1/225. Alright. Gantikan nilai A, Fx kita ialah 1 per 225 X tolak 150 kuasa 2 tambah 200. Ini adalah fungsi. Fungsi kepada tali yang kendur ini, yang berbentuk parabola. Boleh ya? Alright. So, kita pergi kepada soalan B. Apakah soalan B? Dia nak soalan B. Soalan B, I change a bit color. Mei-ling bercadang untuk menggantung N buah tanglong secara mendekat dan bertingkat di titik K. Let me see where is your K. Okey, di sini titik K dia. Dia nak bertingkat. Dia sambung macam ni bertingkat.
Okey. Dia nak apa? N buah tanglung. So, kita tak tahu berapa tanglung. Dan bertingkat di titik K. Titik K terletak 1 meter dari tiang. 1 meter dari tiang 100 cm. Ukuran ketinggian satu tanglung 20. Ini 20 cm. Menetapkan tinggi minimum tapak tanglung dari tanah. Tinggi minimum 150 cm. Berapakah buah tanglung boleh digantung? Okey. So, dia macam ni. Maksudnya tanglung tu digantung-gantung. Di sini tu dia ada had 150 cm. Jarak di sini 100 cm. Okey. Berapakah K di sini? Nilai Y di sini berapa? Boleh cari tak? Boleh kan? Menggunakan fungsi yang kita cari di atas, kita gantikan X. X dia berapa? 100 sebab dia kata jarak di sini 1 meter. Maka kalau X adalah 100, gantikanlah. Tolak 150 tambah 200. So, you use calculator, guna calculator, you kira. Dia perlukan, dekat sana dia ketinggian dia ialah 211.11 cm. Okey, maksudnya jarak ni, jarak dari sini ke sini 211.11. Okey, sekarang ni kita kena tolak ini. Sebab dia kata tinggi minimum. Sekurang-kurangnya you kena letak 150 cm ni tak ada benda. Okey, so ketinggian apa? Tanglung. Maksudnya tempat yang boleh gantung tanglung tu berapa tinggi? Okey, 211.11 tolak 150 cm. Iaitu ketinggian tanglung ialah 61.11 cm. Satu tanglung 20 cm, maka bilangan tanglung 61.11 bahagi 20. Bahagi 20, kita dapat 3.056, iaitu kita hanya boleh gantung 3 tanglung sahaja. Alright? Okay, next. Soalan yang ketiga. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak akan diterima. So, kita kena buat pengiraan lah kan? Tak apa. So, slowly we go and what we see, apakah yang dia bagi. Titik R bergerak di sepanjang suatu lengkuk bulatan yang berpusat di Q. Dia ada Q. Satu lengkung berpusat di Q. Titik R, dia bergerak. Lengkuk bulatan melalui 6 kosong dengan H4. Sebab teacher tak ada dalam, kita tak lukis dalam tata carta. So, teacher buat agak-agak lah ya. Agak-agak, okey. Di sini ialah S6 kosong dan mungkin di sini kot H4. Macam ni. Sebab dia berada pada lengkuk tersebut. Persamaan lokus bagi titik R. Alamak. Macam mana? Oh, Q tu ada. Dia ada titik Q tu. Okey, macam ni. Bagaimanakah kita nak cari lokus titik R? Boleh kan? Dia ada dua pilihan. Maka di sini disebabkan titik T ini dia ada H. Maka saya tak pilih titik T lah. So, saya akan ambil QR sebab dia kata bulatan kan. Maka QR ialah jejari. Sekejap. Kita tukar color. QR ni jejari. QS pun jejari kan. Dua-dua ni jejari. Maksudnya mereka mempunyai jarak yang sama. Iaitu kita guna QR sama dengan QS. Guna formula jarak. X tolak 3 kuasa 2. Y tolak 2 kuasa 2. Sama dengan set QS 3 tolak 6 kuasa 2 tambah 2 tolak 0 kuasa 2. Alright. So, kiri kanan kita ada set, maka kita boleh batalkan set. Okey. Cuba kita kembangkan persamaan dia. Okey, kita cuba kembangkan persamaan. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tambah Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 4. Okey.
kita kembangkan dua-dua ni. Sama dengan 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Alright. Boleh? Boleh ya? 3 tolak 6, 3 kan? 2 tolak 0, 2. Maka X kuasa 2 tolak 6X tambah Y kuasa 2 tolak 4Y. Okey. Sini buat pengiraan. 3, 9 tambah 4, 13. Sini berapa? Sini pun 9 tambah 4 berapa? 13. 13 tolak 13, kosong. Tak ada lah. So, dah cancel lah, dah hilang. Dah tak ada. Boleh? Maka ini adalah persamaan locus R. Boleh ya? Alright. Seterusnya, nilai-nilai H. Okey. So, sebab dia kata T tu terletak pada bulatan kan? Dan ini adalah bulatan dia kan? Betul? Ini ialah persamaan bagi bulatan tersebut. Maka kita pun gantikan X tu H, nilai Y tu 4. Pada T lah kan? So, kita pun kata pada T, okay, H kuasa 2 tolak 6H tambah 4 kuasa 2 tolak 4 kali 4. Sebab Y tu 4. Boleh? Maka H kuasa 2 tolak 6H. Sini 16 tolak 16. Kosong lah kan? Okey. Maka kita boleh buat pemfaktoran. Maka H ialah kosong atau 6 lah. Dia ada dua jawapan lah. Sebab kenapa? Dia kata nilai-nilai. Maksudnya lebih daripada satu jawapan. Nilai-nilai H. Boleh? Right, next. Tangen kepada bulatan itu di titik S bersilang dengan paksi Y di titik N. Ni. Tangen kepada bulatan. Tangen. Tak boleh lukis tangen pula. Tangen pada S. Tak betul. Tangen. Macam ni. Mungkin macam ni. Ni. Macam ni. Ini Y. Ini di paksi Y. So, tangen di S. Maka, berada di titik N. Cari luas segitiga OSN. Alah. Bagaimana kita nak buat ni? Kalau tangen pada bulatan maksudnya? Okay. Kalau tangen, cuba tengok Kalau tangen kepada bulatan, masih ingat tak? Kalau ini ialah bulatan, kita ada pusat bulatan dan ini ialah tangen. Dia bersudut tegak kan? Maksud ni bersudut tegak lah kan? Okay, kalau bersudut tegak, boleh cari tak kecerunan M ni? Ini jadi M2 lah, ini jadi M1. Boleh? Sebab M pada sini ni kita boleh cari. Lepas tu kita cari M2, menggunakan S. Kita boleh bina persamaan, kita boleh cari titik N. Boleh ya? Okey. Maka kita cari kecerunan QS. Kecerunan QS 2 tolak 0 bahagi 3 tolak 6. Y per X. 2 per negatif 3. Maka M2 sama dengan, ingat M1 sama dengan negatif 1. Negatif 2 per 3 darab M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan 3 per 2. Dengan menggunakan M dengan titik S, maka Y tolak 0 sama dengan 3 per 2 X tolak 6. Kita bina persamaan dia. 2 ni pindah, 2Y sama dengan 3X tolak 18. Maka Y sama dengan 3 per 2X tolak 9. Maka dia kata apa? Silang pada paksi Y kan? Maka nilai Y dia, paksi Y dia, pintasan Y lah. Pintasan Y ialah negatif 9. Pintasan Y titik N 0 negatif 9. Alright? Okay. Dia nak cari OSN. Kat mana ada OSN? O tu dekat mana? Cuba cari.
Ada tak OSN? Tak ada, dia bukan Q dia O So kalau O dia tulis, O ialah asalan. S, kita ada S dan kita boleh dapat N. Okey. S dia 60. O dia 00. Maka kita carikan luas segitiga. Boleh? So kalau luas segitiga sebenarnya dekat sini kita tengok ini 60, ini pada pintasan X, ini pada pintasan Y. Ini paksi X, satu di paksi Y. Kan? Satu tu berada di sini. S 60, sini 6. Dan di sini ialah negatif 9. Ini ialah N. Ini ialah ni asalan 00. Maksudnya dia nak segitiga ini. Maka luas segitiga sama dengan 1/2 darab 6 darab 9 lah. Jangan letak negatif sebab kita nak luas positif. I cut off, jawapan dia 27 minit. Okey? Maka dah selesai soalan yang ketiga. Boleh tak teacher continue soalan yang keempat? Boleh ya? Okey. So, video ni kita akan berhenti di soalan 4 ni. We try and see. Because question number 4 is not that much, I think. Okey. Darjah 2 menunjukkan garis lurus Y sama dengan X. Y tambah X sama dengan 6. Silang sebahagian daripada lengkung pada titik P, Q di paksi Y. Lorek kawasan yang dibatasi oleh lengkung, garis lurus dibatasi oleh lengkung, gitu Teacher cuba set garisan dia. I use pink color. I like pink color. Can I choose pink color? No. They not allow me to choose the color. Yeah. Okay, pink color. Pada lengkung, pada garisan ni, pada kedua-dua paksi. Satu paksi, dua paksi. Kawasan manakah yang tertutup? Kawasan ni kan? Kawasan ni tertutup. Ini adalah lorekkan dia lah. Okay. Alright, next. Bagi kawasan yang dilorek, cari luas kawasan tersebut. So, kita kena cari luas. So, kalau nak cari luas, di sini ada dua cara. Disebabkan di sini dia bagi Y sama dengan X per 6. Dia nak cari luas. So, teacher bahagikan ini. Dia kena betul-betul pegang pensel. Dia kena macam ni. So, boleh cari titik P. Y tambah X sama dengan 6. Y sama dengan 6 tolak X. So, saya boleh cari nilai X. No, saya nak cari nilai Y. Kita nak cari nilai Y. So, X sama dengan 6 tolak Y. So, Y kuasa 2 sama dengan 2, 6 tolak Y tolak 4. Y kuasa 2 sama dengan 12 tolak 2Y tolak 4. So, pindah semua ke sebelah kiri. Tambah 2Y tolak 8 sama dengan 0. Maka Y tambah 4, Y tolak 2. Y sama dengan negatif 4 ataupun 2. Pada P, Y positif kan? Pada P, Y positif. Maksudnya sini 2. Kita kamilkan daripada 0 hingga 2. Sini berapa? Ini pintasan Y kan? 6. Okey, sebab kita nak kawasan berlorek. So, kawasan berlorek A dan kawasan berlorek B. Okey, ini kawasan berlorek B. Boleh tak? Maka luas, teacher bahagikan kepada 2. So, di sini, ini ialah 4 kan? Sini berapa? So, kalau Y2, gantikan Y2, X 4 kan? Sebab 2 tambah X ialah 6 kan? So, sini 4. Boleh? So, sini 4. So, untuk luas A. Tengok dulu luas A
Luas A ialah 1/2 darab 4. Darab 4 lah. Luas B pula. Kamikan 0 hingga 2. Kita kami yang mana? Kita kamikan ini. Lengkuk dia. Kamikan X dy. Okey. Maka luas B X sama dengan berapa? Tengok ini. Y kuasa 2 sama dengan 2X tolak 4. Maka X ialah Y kuasa 2 tambah 4/2. Kamiran 02. Y kuasa 2/2 tambah 2 dy. Okey. Kamiran dia, mesti ingat kamiran kuasa tambah 1 kan. So, Y kuasa 3 bahagi 3. 3 darab 2 lah. Tambah 2. Sebab X dia kuasa 0 tambah 1 kuasa 1. 0, 2. Dia tak ada C Maka Y kuasa 3, 2 kuasa 3 lah. 8/6 tambah 2 darab 2, 4. Okey. Sepatutnya dia tolak dengan ganti di sini dapat 0, di sini pun 0. Maaf ya, sini bukan X, sini ialah Y sebab dia kami terhadap Y. Okay, so tolak 0. Maka luas B ialah 4/3 bahagi 2 kan. Bahagi 2 tambah 4. Maka 5 1/3 unit kuasa 2. Right. Maka luas A tambah B 5 1/3 tambah sini berapa? 4 16 ini 8 kan? Tambah 8. 13 1/3 unit kuasa 2. Jawapan B lah. Okay. Next. Isi padu yang dijana apabila rantau tersebut dikisar melalui pada paksi Y. Tengok, kalau dia kisar pada paksi Y. Masih ingat kalau kisar pada paksi Y, formula dia ialah kamiran pi X squared dy. Boleh? Tetapi di sini dia ada dua bentuk kan. Tadi satu segitiga, kalau kamu masih ingat dia begini. Begini kan. And then dia ada segitiga. Ini ialah kon, satu tu kon, satu lagi yang lengkuk. Jadi, teacher akan kamirkan lengkuk ini daripada 0 ke 2 untuk bahagian A dan tambah kon. Isi paduan, isi padu sama dengan tambah dengan kon. Okey, tengok kon. Apakah ukuran kon? Gambar aja hilang. Okey, tengok kon. Jejari dia berapa? 4. Tinggi dia 4. Okey, jejari 4, tinggi 4. So, kamiran 0 hingga 2. Pi tu boleh tulis kat luar. Masih ingat ke X dia? X tadi Y kuasa 2 tambah 4/2 kan? Ataupun X sama dengan Y kuasa 2/2 tambah 2. So, X kuasa 2. Kita kena cari kat luar sebelum ganti masuk. X kuasa 2 ialah Y tambah 2 kuasa 2. So, sama dengan Y 4/4 tambah 2Y kuasa 2 tambah 4. Boleh ya? Y 4/4 tambah 2Y kuasa 2 tambah 4. So, pi Y 4/4 tambah 2Y kuasa 2 tambah 4 dy tambah kon 1/3 pi J 4 kuasa 2 tinggi 4. Okay. So, continue kamiran dia pi kat luar. Ini jadi Y 5. 5 darab 4, 20. Tambah 2Y kuasa 3/3 tambah 4Y 02 tambah dengan 4 60
4 pi per 3. Alright. So, gantikan Y sama dengan 2. 32/20, kita akan dapat pengiraan you gantikan semua 2, kita akan dapat 224 per 15. Ada pi tambah 64 pi per 3. Jawapan dia 544 pi per 15. Okey, iaitu bersamaan dengan 36.27 pi unit kuasa 3. Alright. Okey, ini adalah isi padu yang dijana pada paksi Y. Okey, memandangkan masa pun nak hampir 40 minit, so teacher akan berhenti di sini. Saya harap teacher masih sempat nak buat video untuk soalan seterusnya. Alright, so teacher berhenti di sini. Thank you, class.